Apa JMI surah? Dah ready begitu? Dah ready. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tamanya dan selama-lamanya marilah kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada tengah hari ini sama-sama kita dapat bertemu kembali di dalam tazkirah zuhur sebagai penutup tazkirah zuhur untuk jemputan kepada para asatizah dan juga cerdik pandai sekitar GMI ini. Maka pada hari ini kita membincangkan perkara-perkara yang berbaki yang mungkin tak disebut secara khusus di dalam tazkirah tersebut selepas kita bagi beberapa tajuk cuman ada yang berulang-ulang dan sebagainya. Namun perkongsian itu mudah-mudahan kita dapat manfaatlah dalam kehidupan harian kita, khususnya nak menambah baikkan akan puasa kita, qiyam kita dan juga pelbagai ibadah kita di bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Seterusnya dapat kita guna pakai selama 1 tahun. Cuman beberapa perkara menurut pemantauan kita yang mungkin tidak disentuh secara khusus, maka saya menghabiskan akan perkara tersebut. Yang pertama sekali ialah kemuliaan Lailatul Qadar dan i'tikaf, tak disebut secara khusus. Yang keduanya di mana kita nak balik kampung, apa dia ada adab balik kampung, dan seterusnya cara menyambut hari raya dalam perspektif Islam. Jadi 3 benda itu tak disentuh oleh kebanyakan penceramah secara khusus dan detail. Maka saya dalam 45 minit ini, 15 minit saya nak cerita Lailatul Qadar, 15 minit adab balik kampung dan 15 minit adab berhari raya, ya, supaya habislah semua tajuk-tajuk yang kita bincangkan selama tazkirah zuhur di JMI ini, yang mudah-mudahan ianya akan bermanfaat untuk kita semua insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, Lailatul Qadar di mana merupakan harapan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah Al-Qa'nabi meriwayatkan dengan bacaan daripada Imam Malik. Hadis ini disebut hadis mursal. Annahu balaghahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uriya a'malan nas qablahu aw ma syaa Allahu min dzalika fa ka'annahu takasara a'malu ummatihi alla yublughu min al-amali misla ma balagha ghairuhum fi tulil umur fa'atahu Allahu Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya telah sampai kepadanya, yakni Imam Malik radhiyallahu anhu, riwayat bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diperlihatkan amalan-amalan orang yang terdahulu sebelum ataupun apa yang Allah kehendaki daripada perkara-perkara tersebut. Maka baginda seakan-akan merasakan amalan umat baginda adalah begitu singkat. Selepas diperlihatkan amalan umat-umat sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad, sebelum umat Muhammad. Jadi
baginda merasa teruja, merasa amal-amal umat baginda begitu sikit, begitu singkat, serta mereka tidak boleh sampai dalam bentuk amalan ke tahap seumpama yang telah dicapai oleh umat-umat selain daripada mereka. Akhirnya Nabi SAW bercita-cita sangat kalau boleh umat Muhammad akan mendapat ganjaran yang lebih besar daripada umat-umat yang terdahulu. Maka ketika itulah Allah Subhanahu wa taala mengetahui akan kehendak dan harapan kekasihnya. Sebab kekasih dengan kekasih memang dia link. Link. Kalau dulu kita dengan Haji Halim kita ada pergi team building kan. Macam mana tuan-tuan nak link kekasih anda dengan kekasih di rumah tanpa melalui handphone kan. Ada satu ilmu kita sebut ilmu intuisi ya. Cik Bashirun kalau Cik Bashirun ni beli ikan apa nama di pasar, beli udang, beli sayur dan sebagainya. Lepas itu letak di apa nama di rumah, lepas tu handphone tinggal di rumah, pergi ke JMI. Macam mana agak-agak nak suruh masak apa? Semua tak ada. Maka cukup dibisik dalam hati keinginan. Yang sayur kailan tadi buat masak masak apa nama ikan masin. Yang udang tadi tolong masak tolong goreng dan buat apa nama sambal. Yang ikan caru tolong bakar dan cicah kicap dan sebagainya. Sebut aja dalam hati, tak payah call. Kalau Cik Bashirun dengan isteri link kekasih dengan kekasih, balik-balik memang apa yang dibisik. Subhanallah. Ya. Dan inilah bisikan Rasulullah dengan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, di mana berkeinginan sangat kalau boleh umatnya yang ringkas-ringkas umurnya, yang pendek umurnya, tetapi amalannya biarlah banyak ya. Maka ketika itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala akan hasrat dan juga harapan idaman Rasulullah SAW, maka turunlah surah Al-Qadar yang memberikan satu nilai tambah yang begitu besar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu dia baru keinginan dah Allah sampaikan segala hajat-hajat Rasulullah SAW. Dulu kan sebelum Ramadan kita di bulan Sya'ban Nabi kalau boleh kiblat ini kan dipindah daripada Baitul Maqdis dipindah ke Kaabah. Baru keinginan Nabi kan. Sebab hari-hari orang Yahudi ini memerli Nabi SAW, kalau boleh Nabi tak maulah diperli sedemikian rupa kan. Maka tersilip dalam hati kalau boleh Allah pindahkanlah Baitul Maqdis itu ke Kaabah. Pun Allah sampaikan hajat Nabi. Tengok macam mana hasrat seorang kekasih akan disampaikan, akan diberikan oleh kekasihnya. Inilah Allah Subhanahu wa taala begitu mengetahui akan hasrat hambanya, apalagi kekasihnya yang nama Rasulullah SAW. Maka demikianlah Lailatul Qadar ini ya, kemuliaan yang Allah beri, di mana padanya ada satu malam. Apabila bertepatan dengan malam qadar tersebut, maka nilai ibadah kita 83 tahun 4 bulan, 1000 bulan. Ini hebat, luar biasa akan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun umur umat baginda di antara 60 ke 70 tahun, tapi nilai ibadah banyak ya. Dan seterusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, di mana Sayyidatina Aisyah berkata, qultu ya Rasulullah ara'aita in alimtu ayyu lailatul qadri ma aqulu fiha qala quli Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sayyidatina Aisyah pula isteri baginda bertanya, sekiranya saya dapat malam Lailatul Qadar itu,
apa bentuk ibadah yang perlu saya lakukan? Adakah saya baca Quran ataupun adakah saya perlu salat, perlu bersedekah dan pelbagai atur cara ibadah yang lain. Kata Aisyah, "Madza aqul?" Apa yang perlu saya lakukan? Qala, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan, "Quli," katakanlah wahai Aisyah, iaitu dengan doa, "Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni." Bacalah wahai Aisyah, iaitu dengan berdoa, "Allahumma innaka afuwun." Ya Allah, engkaulah yang maha pemberi pengampunan, maka engkau suka untuk memberikan pengampunan itu, maka ampunkanlah akan daku. Itu dia jawapan Nabi SAW nak menunjukkan bahawa doa ringkas saja. Yang paling ringkas, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tapi dalam hadis ini ada karimun. Imam Ghazali tambah halimun lagi. Cik Halim. Ada halimun. Allahumma innaka afuwun karimun halimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kenapa Imam Ghazali tambah halim? Halim ini adalah Asmaul Husna, sifat daripada sifat Allah, nama daripada nama Allah. Dalam Al-Quran disebut, "Ud'u." Berdoalah kamu dengan mengaitkan dengan Asmaul Husna. Maka tidak salah kita menambahkan Asmaul Husna di dalam doa-doa kita untuk mempercepatkan akan pengkabulan penerimaan akan doa kita. Maka bukan sesuatu yang bid'ah, kita tambah halimun. Allahumma innaka afuwun karimun halimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu dia kalau kita seorang-seorang. Tetapi kalau kita sebagai seorang imam membimbing akan qiyamul lail, maka kita baca jamak lah, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu dia sebagai aktiviti yang ringkas sekiranya kita mengetahui akan ketika itu ada tanda-tanda Lailatul Qadar dengan ketenangan, dengan tidak ada bising, dengan suasana sunyi, sepi dan sebagainya. Namun kadang-kadang bukan seperti itu. Kadang-kadang ada cahaya, kadang-kadang ada sedikit hujan dan sebagainya. Namun itu adalah nasib masing-masing. Walau bagaimanapun, sama ada kita tahu ada tanda tak ada tanda, seseorang itu juga akan diberikan Lailatul Qadar, mungkin dia tak perasan. Oleh kerana itulah kita berusaha. Dan bila kita berusaha, Nabi SAW telah dilupakan akan Lailatul Qadar tersebut, maka Nabi SAW menyuruh kita melakukannya Lailatul Qadar itu dengan mencari, bukan menunggu tapi mencari. Maka Nabi bersabda dalam hadis yang dikatakan oleh Imam Bukhari, oleh Imam Muslim, Imam Ahmad dan sebagainya, taharraw lailatul qadri fil witri min al-ashr al-awakhir min Ramadan. Nabi kata, carilah malam Lailatul Qadar pada bilangan ganjil pada 10 malam yang terakhir daripada bulan Ramadan. Maknanya Nabi bagi cara cari kita yang ringan-ringan, ya agak-agak ada harapan lah, tapi bukan 100% lah, bukan 100%, Nak 100% buat cara macam Nabi. Nabi tak memberatkan umatnya. Tapi Nabi SAW beriktikaf pada 10 yang terakhir, bermula daripada 20 tu masuk 21 maghrib sudah berada di masjid. Itu dia yang first class. Kita nak mencari Lailatul Qadar dengan niat iktikaf. Dalam iktikaf itu dah baru kita boleh tumpuan pencarian. Kita cari ini kadang cincai saja kan, tak 100%. Apalagi Nabi dah kata ini ganjil-ganjil. Masa genap kita berdengkur. Nak betul-betul mencari 100%, nak sungguh-sungguh, maka carilah 10 yang terakhir itu dengan cara pencariannya melalui i'tikaf. Duduk dalam masjid dengan menyebut nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Oleh kerana itu
insya-Allah orang yang mencari bersungguh-sungguh pasti akan dapat. Manjadda wajada, kan kita mengajak semangat budak-budak SPM kita, anak-anak murid kita ketika nak exam, kita sebut selalu akan pepatah Arab itu kan, manjadda wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan dapat, ya. Maka ini adalah sebenarnya syarahan kepada tafsiran Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW supaya kita melakukannya dengan bersungguh-sungguh, ya. Jadi tuan-tuan sahabat sekerja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, itu dia Lailatul Qadar. Nak kejarnya, nak mendapat 100%, kena cari dengan cara beriktikaf, ya. Dan iktikafnya daripada 20 Ramadan masuk ke 21, keluarnya pagi hari raya besok. Itu kata Imam Nawawi, ya. Walaupun ada pendapat malam raya dah boleh keluar dah, tapi Imam Nawawi menggalakkannya kita keluar pagi hari raya. Kenapa? Nanti bila kita baca hadis tentang menghidupkan malam hari raya, yang mana seseorang itu tidak akan mati hatinya ketika orang lain dalam keadaan hatinya mati, ya. Itu dia. Jadi ini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka kita cari Lailatul Qadar dengan cara i'tikaf. Dan i'tikafnya bila? Siang dan malam. Nah, daripada malam sampai sampailah 10 hari berturut-turut, tak ada balik-balik. Itulah disebut oleh penceramah-penceramah kita banyak hadis tentang syadzul mi'zar, maknanya kena ikat pinggang, artinya menjauhkan diri dengan isteri. Sebab malam itu pula kita dah segar, kadang isteri pula tarik. Macam mana nak kejar, kan? Kita tak tarik, kita tertarik kepada dia, dan macam-macam lagi, kan? Maka inilah dia, kena jarakkan. Sebab kalau dah bersentuh dengan isteri, kita dah malas nak bangkit, kan? Kemudian kena duduk di masjid. Kalau di masjid ini memang nak cuit macam mana pun dia tak akan jadi, kan? Itu dia. Kalau Nabi SAW dulu nak sikat rambut, tak masuk ke rumah, padahal rumah Nabi bersambung dengan Masjid Nabawi. Nabi melalui tingkap dihulur kepala, sikat rambut je. Sebab kalau masuk bahaya, kan? Itu dia. Apalagi lama tak jumpa. Itu dia. Maka Nabi mengajar teknik kepada kita, dibolehkan ketika i'tikaf itu hanya sikat rambut, ataupun qada hajat, makan, minum, mengantar anak, mengantar isteri, tapi jangan masuk rumah. Itu dia. Kemudian kita boleh sedikit pergerakan yang tidak membatalkan akan pahala i'tikaf kita itu, ya. Namun i'tikaf yang paling kurang ialah setiap saja masuk ke masjid, ya, niat dalam hati nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi taala dengan kadar tumakninah. Tumakninah ni sekadar diam dalam ruku umpamanya, kan, kita baca sekadar subhana rabbiyal azimi, dah dikira i'tikaf. Itu paling kurang. Tapi kemuncaknya ialah Nabi SAW tak pernah meninggalkannya 10 yang terakhir sejak difardukan puasa dan disunatkan i'tikaf pada tahun kedua hijrah sampai Nabi wafat. Malah tahun kewafatan Nabi SAW beriktikaf 20 yang terakhir. Bermakna had sampai 20 hari, ya. Tak apa, kita buat 10 hari lah. Paling kurang 365 hari Allah bagi kepada kita. Takkan tak ada 10 hari untuk Allah Ta'ala nak mencari ketenangan dengan i'tikaf. Itu dia. Dengan itu selesai semua. Cuba bayangkan kalau kita hari-hari nak baca Quran, kan, kita kadang-kadang baru sampai sekarang 26, patut juzuk ke 26, ni baru 16. Macam mana nak kejar 10 lagi kalau kita tak duduk i'tikaf? Betul. Bila i'tikaf, kita tenang, tumpuan boleh dilakukan, pencarian boleh kita teruskan, kan, penghataman boleh dilakukan, penghataman Quran dan sebagainya. Cuba bayangkan 8 jam 8 juzuk. Kalau budak tahfiz dia setengah jam aja, kan, 1 juzuk. Itulah tak heran kalau Imam Syafi'i ini sehari 30 juzuk, malam 30 juzuk. Jadi 2 kali khatam, sekali siang sekali malam Imam Syafi'i. Sebab apa? Dia mungkin baca dalam 10 minit 1 juzuk, kan? Sebab dia Al-Quran dah macam Fatihah kita.
Macam baca Fatihah tak akan salah, dia dah tahu apa di belakang, apa depan sebagainya. Itu kehebatan Allah bagi taufik kepada para ulama-ulama dan kekasih-kekasihnya, ya. Namun kita ikut biasa 1 jam lah 1 juzuk. Coba kalau kita iktikaf, kan, katalah malam dengan berzikir, dengan dengan tahajud dan sebagainya, siangnya besok dah 8 jam boleh 8 juzuk. Cuba bayangkan 3 hari dah 24 juzuk. Memang confirm lah, 5 hari kita iktikaf dah khatam dah sekali, kan. Itu dia. Oleh kerana itu, tuan-tuan yang dimuliakan, itu hikmahnya. Hikmah boleh mencari ketenangan, boleh menyelesaikan segala utang Quran tak selesai boleh selesai, zikir tak cukup, istighfar kita disebut Nabi sendiri beristighfar 70 hingga 100 kali. Ini nasib baik imam mengingatkan 3 kali. Istighfar, astagfirullahaladzim, kan? 5 kali baru 15 kali. Masya Allah. Kita banyak dosa baru sempat 15 kali istighfar. Nak 100 kali kena tumpuan, kena duduk, kena iktikaf. Lagi apa yang paling penting? Allah ciptakan siang dan malam ini, setiap tempat berlainan, kan? Sekarang kata kita jam 1.07 minit. 1.07 minit kita siang di sini. Beza dengan Amerika 12 jam, di sana malam. Beza dengan Saudi 5 jam kita. Sekarang di Saudi jam berapa? Jam 8 pagi. Kalau kita malam, di Saudi tengah hari lagi, zuhur. Kita maghrib, sana zuhur. So nak Lailatul Qadar tadi, Lailah itu ada sebahagian kecil daripada malam. Lailatul Qadar di Saudi ke, di Amerika ke, di mana? Kalau kita semata-mata nak beribadah malam, kata, tak mau iktikaf, saya nak beribadah malam saja. Mana satu nak dapat? Malam di Amerika Lailatul Qadar, malam di Saudi ke, malam di Malaysia ke? Maka bila kita duduk siang dan malam, sudah otomatik kita pencariannya dengan sesungguh-sungguhnya. Siang dan malam, sama ada siang malam di tempat kita, sudah tentu akan terkena siang dan malam di tempat lain. Otomatik akan dapat, betul, kan? Sebab apa? Nabi SAW beriktikaf 10 hari itu, sepanjang hari dan juga malam. Bukan malam saja, kita malam sebab pergi berqiyam, pergi bertarawih. Itu dia, kan? Dan kadang-kadang pun kita lupa iktikaf, maka jangan lupa iktikaf. Sebab siapa yang niat iktikaf itu, dia punya amalan double, kan? Semua. Profesor Najib pun dah bagi tahu, semua dah bagi tahu. Double. Dan masuk kita ni, mana-mana tempat ibadah yang ada solat Jumaat, paling afdal untuk beriktikaf. Maka kita ada solat Jumaat. Dah duduk tadi ataupun solat, masuk saja solat, masuk saja boleh niat iktikaf dah. Takut lupa masa solat sunat tahiyatul masjid tadi, dalam hati niat iktikaf pun sah, kata Imam Nawawi dalam kitabnya Majmu'. Sama dengan sahnya puasa. Dalam solat kita niat puasa esok dalam hati, sedangkan kita tengah solat, sah puasa tersebut, apalagi yang kita sering lupa, kan? Maka ini disyarahkan oleh ulama untuk memudahkan kita bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebut juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya anna rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam uru Lailatul Qadri fil manam fi sab'il awakhir, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ara ru'yakum kat tawata'at fi sab'il awakhir wa man kana mutaharriha falyataharraha fi sab'il awakhir. Sesungguhnya beberapa orang lelaki pada kalangan para sahabat Nabi telah diperlihatkan Lailatul Qadar di dalam mimpi pada 7 malam terakhir pada bulan Ramadan. Maka Rasulullah SAW bersabda, saya melihat bahawa mimpi-mimpi yang kamu lihat telah bersepakat bahawa ia Lailatul Qadar pada 7 terakhir malam Ramadan. Maka barang siapa mencarinya, maka carilah ia pada 7 yang terakhir malam Ramadan tersebut. Ini juga hadis riwayat Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, dan juga Ashabus Sunan, Imam Ad-Darimi dan sebagainya. Itu dia, tuan-tuan. Ini menunjukkan bahawa kita kena kejar akan 7 yang terakhir. Sekarang kita malam ini malam 27, bukan 7 terakhir lagi dah. Kita 4 yang terakhir ke 5 yang terakhir, maka kita kejar lagi, Dan seterusnya, Zir ibnu Hubaish berkata, sami'tu Ubay ibn Ka'ab yaqul wa qila law inna Abdullah ibn Mas'ud yaqul man qama
sanah asaba lailatul qadar faqala Ubay wallahi alladhi la ilaha illahu innaha la fi ramadan yahlifu ma yastasni wa wallahi inni la a'lamu ayyu lailatin hiya lailatul lati amaraha biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqiyamiha min lailatin sabihatin 27 amaratuha an tat'ul syamsu fi sabihatin yaumiha bayda'a la syu'a laha. Saya telah mendengar Ubay bin Ka'ab radhiyallahu berkata, setelah dia beritahu bahawa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu berkata, barang siapa melakukan qiyam sepanjang tahun maka dia akan mendapat Lailatul Qadar. Itu yang usaha setahun. Maka Ubay berkata, demi Allah yang tiada Tuhan melainkannya, sesungguhnya Lailatul Qadar itu berada pada bulan Ramadan. Beliau bersumpah dengan apa yang beliau kecualikan, maknanya kecuali bulan Ramadan lah, ya. Dan demi Allah sesungguhnya saya tahu malam yang manakah ia adalah malam di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami untuk mendirikannya, iaitu adalah malam ke-27, dan tanda-tandanya malam 27 tersebutlah matahari terbit pada pagi harinya seakan-akan putih, tidak ada cahaya. Tengok, tak ada cahaya. Pagi ni lah, malam ini malam 27. Tengok, ya. Biasanya kepanas terik, ya. Dan saya biasa tak bawa kereta yang panas. Hari ini saya bawa kereta yang sejuk, sebab suasana sejuk, ya. Masya Allah tuan-tuan. Ini hadis riwayat Imam Muslim dalam Jami' As-Sahih, hadis yang ke-763. Nak menunjukkan bahawa siapa Ubay bin Ka'ab bersumpah dia mendapatinya 27, ya. Dan ciri-ciri betul-betul 27 dapat di mana pada paginya matahari terbit pada pagi hari seakan-akan putih, tidak ada cahaya yang menyilaukan padanya. Tak silau. Azizul pun nak ambil gambar pun tengok tak silau. Hari-hari silau kan, tapi suara jelas. Subhanallah tuan-tuan. Ini boleh jadi sebagai motivasi, semangat kita kejar malam 27 malam ini, ya. Dan ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dan kalau kita pergi ke Mekah, cuba tanya di Mekah, mereka malam ini memang daripada menteri-menteri, raja-raja, anak raja keluar 27, memang seakan-akan mereka confirm. Ini kalau di Mekah, di Madinah. Di Mesir, ada sahabat-sahabat, anak-anak saya dan sebagainya, dia kata kalau 27, Perdana Menteri, Presiden semua keluar. Malam mereka di jalan-jalan raya ditulis ihtifal Lailatul Qadar. Memang dah mereka beranggapan betul-betul malam ini malam Lailatul Qadar. Kalau salat mereka memang 27 juta di tengah kota Mesir. Tak ada ruang untuk berjalan. Memang orang tak jalan. Dah parking aja di jalan raya untuk berqiyam pada malam 27. Malam inilah. Itu luar biasa. Kalau di Mekah 12 juta orang semua turun. Subhanallah. Di Mesir 27 juta macam anak-anak. Begitulah mereka. Maka inilah semangat kepada kita. Jangan fikir bazar dulu, Lailatul Qadar dulu, jangan Lailatul Bazar. Itu dia tuan-tuan. Maka inilah yang perlu kita usahakan. Yang dengannya mana tahu dia akan menjadi top up yang paling berharga kepada kita ketika berada di alam barzakh. Umur kita 50 tahun adakah cukup? Kita nak menopap amalan kita, mungkin hanya cukup 50 tahun, sedangkan kita alam barzakh berjuta tahun. Maka dengan sebab kita dapat Lailatul Qadar itu tadi, ataupun amalan di Mekah, amalan di Madinah yang diganda 100,000, diganda 1,000, dan juga amalan-amalan yang lain, maka dengan itu boleh menopap akan amalan kita, cahaya kita, bantal kita, selimut kita di alam barzakh, di alam kubur. Perlu top up. Kita di highway pun sekarang kena top up handphone kita, kena top up touch and go. Kan? Biasa arahannya hari raya aja. Sehari sebelum raya free touch and go. Tapi kalau selepas itu dah expire macam mana? Boleh keluar ke? Touch and go kosong, sedangkan masa untuk free tak ada. Tak boleh keluar. Di dunia pun kita sangkut kalau top up tak ada. Kan? Kereta kita sangkut, bukan saja kita, orang di belakang pun horn, marah dan sebagainya. Maka begitulah kita kena usaha top up amal kita ke hari yang panjang, ya. Siapa boleh azan? Kalau tak kita teruskan, kita kamat nanti.
Sebab Bilal-Bilal kita pun dah sibuk, dah 7 Bilal, 10 Bilal pun sudah ada kelas dan sebagainya, tak apalah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu sekalian, maka perlu kita kejar. Macam mana kita kejar? Siang dan malam. Siang dan malam kita kejar. Cuma ada kaedah. Kami ini kalau 10 hari nak jam, nak tak bekerja. Lagi kita JMI Syed, kan? Jam JMI ni tak beroperasi 10 hari. Maka tak mampu buat semua, jangan tinggal semua. Ma la yudrak kullu, dalam kaedah fiqah disebut ma la yudrak kullu la yudrak jullu. Siapa tak mampu buat semua, maka jangan tinggal semua. Itulah ada alternatif. Nabi suruh cari yang ganjil-ganjil, ataupun Nabi suruh cari yang 27 seperti Ka'ab bersumpah itu tadi dia dapat 27. So malam ini kita kejar, kan? Esok kita buat kerja office lagi dan sebagainya, kan? Ataupun buat exam untuk budak-budak lagi. Jelas ada alternatif, ya. Cuma berdasarkan kepada pengalaman-pengalaman para ulama, di antaranya Imam Ghazali tentang Lailatul Qadar, di mana Imam Ghazali yang menyatakan bahawa Lailatul Qadar boleh diketahui dengan mengetahui beberapa cara, beberapa formula, di mana melalui bila jatuhnya Ramadan. Dia kata hari pertama Ramadan pada tahun tersebut, sekiranya awal Ramadan pada hari Ahad ataupun Rabu, maka akan jatuh malam Qadar pada hari ke-29, dia kata. Sekiranya awal Ramadan jatuh pada hari Isnin, maka malam Qadar akan jatuh 21. Itu pengalaman dia. Dan sekiranya awal Ramadan jatuh pada hari Selasa ataupun Jumaat, maka ia adalah akan jatuh pada malam ke-27. Dan sekiranya awal Ramadan ialah hari Khamis, maka ia akan jatuh Lailatul Qadar malam ke-25. Kita tahun ni hari Khamis, kan? Hari Khamis kita start. Bermakna 25 malam semalam. Masya Allah. Dan sekiranya awal Ramadan hari Sabtu, maka ia adalah malam ke-23. Ini jadual yang mana telah didapati pengalaman-pengalaman Imam Ghazali, ya. Namun ada pengalaman-pengalaman ulama yang lain, juga banyak, ya. Imam Nawawi, Imam Syafi'i dan sebagainya. Imam Syafi'i malah ada pengalaman dia mendapat 2 pun pernah, 17 pun pernah. Kemudian dia ada formula pula Imam Syafi'i, sekiranya jatuh 23 pada malam Jumaat, maka ia biasanya Lailatul Qadar. Maka kita 23 yang lalu pun malam Jumaat. Jadi berbagai-bagai. Dan hadis tadi pula riwayat Muslim kata 27. Ubay bin Ka'ab dia tak kira bila nak start. Dia pernah menjumpai 27 dan dia bersumpah lagi. Hadis sahih juga riwayat Muslim. Bermakna kita ada alternatif. Boleh mencari. Yang jelas kebanyakannya adalah 10 yang terakhir. Maka i'tikaf. Tak mampu buat 10 hari, buat 5 hari. Tak mampu buat 5 hari, buat 3 hari. Tak mampu juga buat 1 hari. Tak mampu sehari semalam, buat malam saja. Tak mampu buat malam, buat siang. Yang jelas i'tikaf. Dekat mana? Di masjid. Maka untuk menyelesaikan akan hutang-hutang Quran yang belum khatam tadi, ya. Itu dia tuan-tuan. Jadi selesai tentang bab tersebut. Kemudian kita nak tahu sedikit sebanyak bagaimana pula kita nak balik kampung selepas itu, ya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, ketika kita nak balik kampung sudah pasti tidak boleh lari, ya. Apalagi kita di sana ada orang tua kita, ada mak ayah kita, ada saudara mara kita dan sebagainya, maka sudah pasti kita tidak boleh lari daripada adab-adab balik kampung, sekaligus kita menggunakan acuan formula untuk musafir, ya, dengan niat yang baik, bukan tujuan melakukan maksiat, dan mulakan dia musafir balik kampung itu dengan basmalah, ya. Maka apabila kita keluar pada rumah, sunat kita membaca bismillah, dengan nama Allah aku beriman dan bertawakal dan tiada yang berkuasa melainkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu kita selepas saja kita salat sunat musafir 2 rakaat, terus kita keluar pada rumah baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Dan siapa yang membaca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah,
la yadurruhu syai'an hatta yarja'. Insya-Allah dia tidak akan dimudaratkan oleh apapun dalam perjalanan sehingga dia selamat balik semula. Itu dia. Ya. Maka inilah untuk mengelak jam, mengelak kita aksiden, mengelak kita dilanggar orang dan sebagainya, maka jangan lupa kepada Allah, ya. Yang keduanya, apabila kita menaiki kenderaan untuk musafir, berdoalah dengan doa musafir. Jangan lupa juga, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir dulu 3 kali. Kemudian baca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa tu'anna bu'dah. Allahumma anta as-sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalab fil mali wal ahli. Itu dia di antara doa yang maksur, doa-doa yang diperintahkan oleh baginda Nabi SAW. Kita takbir dulu 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Allah Maha Besar, Maha Suci Tuhan yang telah memudahkan kenderaan ini untuk kami. Tengok kenderaan kita ni. Kadang-kadang bukan masalah yang lain, masalah kenderaan. Kadang-kadang sikit lagi nak putus brek dan sebagainya. Dengan sebab kita mohon bergantung dengan Allah Ta'ala, bukan bergantung kepada kenderaan itu dijaga oleh Allah Ta'ala. Sampai ke rumah baru putus brek. Jadi tak kena langgar orang pun tak langgar kita. Kerana kita nak mohon supaya Allah memudahkan kenderaan ini untuk kami. Sedangkan kami belum sebelum itu tidak terdaya menguasainya, kita tak mampu menguasainya walaupun kita dah tukar minyak brek dan sebagainya, lampu semua beres, tapi kadang ada dia punya tali brek itu kadang kita tak tengok kan biasa, maka Allah akan jaga insya-Allah, ya. Kalaulah putus pun biar sebelum pergi ataupun selepas sampai ke destinasi. Itu dia, Allah kuasai itu semua. Dan sesungguhnya kepada Tuhan kami lah kami akan kembali. Ya Allah, kami mohon kepadamu kebaikan dan ketakwaan pada perjalanan kami, dan dengan amalan yang engkau ridai. Ya Allah, ringankanlah perjalanan kami dan pendekkanlah jarak kami. Ya Allah, engkaulah teman dalam perjalanan dan ketua bagi ahli keluarga. Ya Allah, aku mohon perlindunganmu daripada kesulitan perjalanan, pandangan yang samar, dan daripada kejahatan yang boleh menimpa kepada harta dan ahli keluarga sekembalinya kami. Tengok, sampai mohon perlindungan daripada kesulitan pandangan kita, takut rabun pandangan kita. Maka semua kita kaitkan dengan sangkutkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barulah kita baca ayat Quran itu, subhanalladzi sakhkhara hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun, ya. Dan jangan lupa kita melakukan solat sunat 2 rakaat sebelum bermusafir, ya. Dan Nabi bersabda, perkara yang terbaik yang ditinggalkan oleh seorang lelaki kepada ahli keluarganya apabila ia bermusafir ialah menunaikan solat 2 rakaat. Itu dia yang kita tinggalkan, seakan-akan itulah harta yang kita tinggalkan bila kita solat, ya. Kemudian yang ketiga, dianjurkan memulai perjalanan itu pada hari Khamis. Jadi Khamis, ya, elok kita berjalan musafir, ya. Dan Nabi bersabda, maksudnya Rasulullah SAW berangkat berperang menuju ke Tabuk pada hari Khamis, dan Rasulullah menyukai memulai perjalanannya pada hari Khamis. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dan di antara sunnah Rasulullah SAW ialah baginda suka bermusafir pada hari Khamis dan tidak suka bermusafir pada hari Jumaat. Kerana seseorang sepatutnya tidak bermusafir pada hari Jumaat menyebabkan dia gagal menunaikan solat Jumaat. Yang keempat, dianjurkan memulakan perjalanan pada waktu malam. Elok pada waktu malam. Rasulullah bersabda, maksudnya berjalanlah pada waktu malam kerana bumi dijadikan lebih pendek pada waktu malam. Jadi itulah kan kadang-kadang kita pergi malam macam cepat sampai, siang macam lama, kan? Ini memang hadis riwayat Imam Abu Daud. Kemudian yang kelima, dianjurkan bermusafir bersama-sama. Tak elok kita seorang-seorang. Ada kawan satu kawasan ke Johor, kata ada taman kita ni ada 7-8 orang keluarga, jom kita sama-sama konvoi kereta, bersama-sama dianjurkan. Kerana Rasulullah SAW bersabda, jika manusia mengetahui
bahaya bermusafir bersendirian, sebagaimana aku ketahui tentu mereka akan enggan bermusafir sendirian. Maka musafir elok berjamaah. Hadis riwayat Imam Bukhari ini. Ya. Yang keenam, berdoa dalam musafir. Doa dalam musafir jangan lupa. Tengah memandu boleh berdoa. Kerana Nabi SAW bersabda, 3 doa yang pasti akan dimakbulkan. Ya. Iaitu orang yang teraniaya, yang terzalimi. Yang kedua, orang yang musafir dalam perjalanan. Dan yang ketiga, orang tua terhadap anaknya. Jadi, kalau kita ada anak, berdoa untuk anak. Ya. Berdoa untuk kawan dan sebagainya dalam musafir. Makbul doa. Ya. Itu dia. Di samping dalam perjalanan ini, apa-apa saja doa, kita tak semestinya kita angkat tangan tengah memandu kan. Boleh doa, apa saja doa. Ya. Boleh bahasa Melayu, boleh apapun bahasa yang kita faham. Yang ketujuh, meraihkan permulaan perjalanan dan berdoa. Maknanya meraihkan permulaan perjalanan dengan masa doa, kita doa ramai-ramai dulu ke dengan anak, isteri dan sebagainya. Itu pun digalakkan. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi pada Abu Hurairah, seorang lelaki berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, saya akan memulakan perjalanan musafir. Jadi berikanlah nasihat kepada saya." Nabi bersabda, "Hendaklah engkau bertakwa kepada Allah dan bertakbir setiap kali melewati atau melalui tempat yang tinggi." Selepas lelaki itu pergi, Nabi berdoa, "Ya Allah, dekatkanlah jarak perjalanannya dan mudahkanlah perjalanannya." Nabi pula berdoa. Nak menunjukkan bahawa boleh kita berdoa beramai-ramai, yang mana ia didoakan oleh orang yang tinggal, mengetuai doa. Seperti kita musafir, di mana mungkin ada jiran kita, imam ke, Bilal ke, doa, maka dia berdoa, kita pun baru start perjalanan. Dan Nabi SAW apabila menghantar seseorang bermusafir, tidak melepaskan tangannya daripada orang terbabit sebelum orang berkenan melepaskan dahulu tangannya. Tengok rapatnya, keakraban Nabi. Bila ada musafir, ada tetamu, nak musafir ataupun sahabat nak musafir, dipegang tangan. Diantar ke kenderaan sampai orang itu dah lepas tangan, baru Nabi lepas. Bukan Nabi lepas dulu. Itu dia sunnahnya. Kemudian baginda berdoa. Apa dia? Astaudi'akumullah, saya titipkan kepada Allah. Maknanya saya titipkan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa kita lain pun boleh, iaitu semoga Allah pelihara kamu dan pelihara akan amal kamu, pelihara akan harta kamu, kenderaan kamu dan sebagainya. Yang ke-8, dianjurkan juga segera kembali kepada keluarga apabila urusan sudah selesai. Maknanya dah selesai dalam musafir ataupun dah selesai kita ziarah semua, adik-beradik kita dah semua dah habis, maka segera balik, balik ke tempat kita. Sabda Nabi SAW yang bermaksud perjalanan adalah sebahagian daripada azab. Dia tidak dapat makan yang sedap dan minum yang sepuas-puasnya, serta tidak dapat tidur yang nyenyak. Apabila seorang kamu sudah selesai hajatnya dalam perjalanan, segeralah kembali kepada keluarganya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan yang last sekali, yang ke-9, membawa bersama beg kecil berisi keperluan asas untuk diri sendiri. Itu dia. Maka di antara perkara sunnah dalam musafir ialah seseorang perlu membawa bersama dengan beg kecil berisi keperluan asas untuk musafir. Umpamanya dia bawa apa? Membawa sikat, membawa cermin, membawa celak, membawa kayu sugi, sabun, shampoo dan sebagainya, dan wewangian. Malah Nabi SAW pernah membawa al-midra. Apa di midra? Midra itu untuk memudahkan meleraikan rambutnya. Maknanya sikat rambut lah. Itu dia. Dan jangan lupa mengucapkan selamat tinggal kepada ahli keluarganya. Kemudian sunat bagi meminta didoakan oleh orang musafir. Satu-satu mall, satu-satu bazar, jangan lupa kita baca doa. Sebab doa ini kadang jarang kita amalkan. Kita nak beli baju raya, kadang singgah di mall, di bazar, supermarket dan sebagainya. Ini hadis hasan sahih. Nabi sebut, apabila kamu masuk ke satu pasar, bazar, hendaklah kamu jangan lupa baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir.
dapat pahala 1 juta. Ini kadang-kadang kita lupa. Kita yang ingat pergi Mekah dapat 1,000. Yang dapat 1 juta di negara kita sendiri kita lupa. Sebab apa? Bazar ini adalah tempat yang dibenci oleh Rasulullah. Masjid yang paling dikasihi oleh Allah. Maka bila sampai ke bazar, kenapa dibenci? Kerana di sana ada gangguan syaitan, ada gangguan jin dan sebagainya. Maka siapa yang masih ingat Allah, sedangkan di situ ada syaitan, kita seakan bermujahadah dengan syaitan, maka dapat pahala sampai 1 juta. Itu bukan hadis hadis zaif, hadis hasan sahih. Hadis hasanun sahihun. Dapat 1 juta, subhanallah. Tapi ramai orang lupa bila ambil troli je, terus dilantik isteri jadi imam, kan? Kalau di rumah suami jadi imam, kalau di pasar raya biasa isteri jadi imam. Dia yang akan kontrol semua, kan? Kita jadi makmum, ekor. Apa lagi? Apa lagi? Mia apa? Semua, kan? Ikut arahan dia. Lupa. Maka jangan lupa mula hari ini, ya. Dan singgah mana-mana bazar, jangan lupa membaca doa, ya. Dan seterusnya, bila kita menjumpai tempat itu menaiki, maka baca takbir. Bila menurun, baca tasbih. Naik lift, baca takbir, Allah Akbar, Allah Akbar. Ini sahih Bukhari. Dalam perjalanan, sama ada kita naik dengan jalan kaki, naik dengan kenderaan, menaiki sikit. Gua musang menaik, kan? Allah Akbar, Allah Akbar. Dah menurun, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Boleh saja, ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan last sekali ialah balik kepada musafir membawa sedikit hadiah. Jangan lupa bawa hadiah, ya. Jika Nabi SAW berpesan agar kita membawa balik hadiah, pastikan anda juga membawa balik hadiah daripada musafir, biarpun hadiah tersebut hanya kecil, tetapi amatlah bernilai bagi ahli keluarga. Itu dia, balik KL, kan? Bawalah apa-apa yang ada di KL. Daripada kampung, bawa daripada kampung apa-apa untuk orang KL. Itu dia, kan? Biasalah. Maka ini adalah satu daripada sunnah baginda Rasulullah SAW. Semoga dalam perjalanan kita selamat. Habis, kemudian jangan lupa sambut hari raya. Tadi sebagaimana kita sebut bahawa 3 perenggan yang tak disentuh oleh penceramah, maka bab hari raya juga tak disentuh lagi, kan? So, kenapa kita sambut hari raya, ya? Maka inilah perlu kita tahu, tuan-tuan, perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Hari raya ini adalah sesuatu yang amat penting apabila kita telah melakukan amal ibadah yang berbentuk ibadah puasa, kemudian kita bersedekah, kemudian kita bayar zakat fitrah. Zakat fitrah dah disebut dalam khutbah secara khusus, kan? Maka kita sebut hari raya. Nabi SAW bersabda, qudima Rasulullah SAW al-Madinah walahum yaumani yal'abuna fihima faqala ma hadzal yauman qalu kunna nal'abu fihima fil jahiliyah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala qad abda lakum yaumaini khairan minhuma al-adha wa yaumil fitri, rawahu Abu Dawud. Yang maksudnya Rasulullah SAW datang ke kota Madinah dan penduduk Madinah mempunyai 2 hari raya yang mereka bergembira padanya. Rasulullah SAW bersabda, apakah 2 hari raya berkenaan? Para sahabat menjawab, kami bergembira pada hari berkenaan sewaktu jahiliyah dahulu. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah menggantikan kepada kamu 2 hari yang berkenaan dengan yang lebih baik, yaitu hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Maka sudah pasti menjelang Idul Fitri, kita biasanya bunyi bingit mercun, kedengaran daripada budak-budak, kan? Setengah tempat macam itulah. Setengah tempat yang lain ada meriam karbait, mula dicucuh bagi memeriahkan lagi suasana. Maka sudah pasti bagi kita bagaimana kita nak menyambut Idul Fitri. Pada malamnya jangan kita lupa apa dia. Itulah kenapa tadi kita dah sebut bahawa Imam Nawawi menyebut first class i'tikaf daripada 20 Ramadan itu buka puasa di masjid, baliknya pagi hari raya, bukan malam hari raya. Ini sabda Nabi SAW, man qama lailatul aid muhtasiban lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulub. Siapa yang mendirikan malam hari raya dengan penuh penghisaban,
dengan muhasabah, dengan keikhlasan, ni saya tidak mati hatinya pada hari matinya segala hati. Itulah hikmahnya. Jadi kita dapat menghidupkan satu malam lagi, malam hari raya, ketika kita mengadakan i'tikaf tadi 10 yang terakhir, ya. Bukan malam hari raya kita dah balik, ya. Imam Nawawi menyebut dalam kitab Majmu', kitab Majmu' ini adalah syarah kepada Sahih Imam Muslim, ya. Di mana tuan-tuan elok sekali kita tunggu satu malam lagi, pagi hari raya baru boleh balik ke rumah. Nak pakai baju raya, nak iron baju raya, ataupun nak pakai baju raya semua, ajak anak-anak, isteri dan sebagainya ke masjid pula, ya. Dan apa yang perlu kita lakukan dalam menghidupkan malam tersebut, sama ada dengan apa nama, dengan baca Quran, tetapi ketika itu kita patutnya sudah khatam lah kan. Maka Nabi bersabda, zayyinu a'yadakum bitakbir, hiasilah hari raya kamu dengan bertakbir, ya. Kemudian dalam hadis yang lain disebut zainul aidain bitahlil wa takbir wa tahmid wa takdis, hiasilah kedua hari raya kamu dengan tahlil, takbir, tahmid dan takdis, dan juga dengan salat-salat malam lagi lah. Yang penting apa saja bentuk ibadah kita hidupkan pada malam hari raya. Dan hari raya dikenal dengan hari anugerah. Hari raya ni sebenarnya hari anugerah, hari convocation. Selepas kita berusaha memasuki dalam madrasah Ramadan ini dengan pelbagai subjek yang compulsory, yang wajib, menahan diri wajib, niat wajib, kemudian ada yang apa nama, yang tidak compulsory, seumpama yang elective course, dengan qiyamul lail, dengan tarawih, dengan baca Quran, dengan berzikir, bersedekah, bagi juadah untuk berbuka puasa dan sebagainya. Maka sampailah hari raya ini disebut hari anugerah. Dalam hadis disebut al-jawaiz, hari jawaiz. Maka ini berdasarkan kepada hadis di mana Imam Az-Zuhri berkata, apabila hari raya fitrah orang ramai keluar kepada Tuhan yang Maha Perkasa, lantas Allah melihat perbuatan mereka seraya berfirman, wahai hamba-hambaku, kamu berpuasa kerana aku dan juga berqiyam kepada aku, pulangkanlah kamu dalam keadaan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka mengikut Maurekil Al-Ijli berkata kepada sebagian sahabatnya di tempat salat pada hari raya fitrah, hari ini kamu akan kembali seperti baru dilahirkan oleh ibu mereka. Hal ini juga diriwayatkan oleh Imam Abu Ja'far Al-Bakir dan ramai lagi tokoh-tokoh para ulama tentang kita menghidupkan akan malam hari raya dan juga pagi hari raya itu. Maka di samping pada itu, jangan lupa kita nak menuju ke tempat salat Aid itu, iaitu dengan memakai pakaian-pakaian yang baru. Macam kita convocation takkan pakai baju lama kan, mesti pakai baju baru, kadang stokin baru dan sebagainya, walaupun di sana akan dibagi blazer kan. Blazer pun nampak baru-baru kan, nampak segak, nampak betul-betul kita nak bergembira. Oleh kerana itu jangan lupa kita memakai baju yang baru, wangian semerbak dan sebagainya. Malah disuruh ajak sampailah kepada anak-anak kita ni, yang perempuan yang haid pun datang juga walaupun tak solat, paling kurang nak mendengar tazkirah. Cuma dia tak boleh masuk ke masjid, duduk di anjung-anjung masjid. Itulah sunnah dulu pada zaman Nabi, para sahabat dan sebagainya, dibuat di tanah lapang kerana nak menunjukkan syiar. Sekarang di di area Thailand dan sebagainya dibuat kerana padang mereka luas dan padang mereka dijaga daripada lembu, pada kerbau dan sebagainya. Kalau padang kita banyak kucing, banyak anjing, banyak najis-najis, ya, yang bersepah-sepah dan sebagainya, yang menyebabkan susah kita nak kawal, ya. Oleh kerana itu kembali ke masjid, kita buat di masjid, ya. Maka apa yang paling penting pula, di samping kita dah memakai pakaian baru dan pergi menuju ke masjid dalam satu jalan, balik nanti jalan yang lain, lorong yang lain. Dan di masjid jangan lupa, bagi mereka yang boleh solat ialah kita melakukan solat. Fasalli li rabbika wanhar, maka hendaklah kamu solat, ya. Dan ulama tafsir menyatakan maksud solat dalam ayat tersebut ialah dalam ayat tadi Al-Kautsar ini dirujuk kepada solat Aidul Adha. Namun fasalli itu solat hari raya itu boleh dirujuk kepada hari raya Idul Fitri juga. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ila al musalla fa awwalu shay'in yabda'u bihi as-shalah thumma yansarifu fayaqumu muqabilun nas wan nasu julusun ala sufufihim
faya'idhuhum wa yusihim wa ya'muruhum fa in kana yuridu ayyaqta'a ba'san qata'ahu aw ya'mura bi syai'in amara bihi summa yansarif. Rasulullah SAW pergi ke musalla pada hari raya Idul Fitri dan juga pada hari raya Idul Adha. Perkara pertama baginda lakukan ialah solat. Maknanya solat apa? Solat sunat hari raya. Kemudian baginda berpaling menghadap orang ramai yang masih duduk dalam saf. Lalu mereka diberikan nasihat, maknanya khutbahlah, menyampaikan apa-apa arahan kepada mereka. Dan jika hendak menghantar pasukan pejuang atau menyampaikan apa-apa arahan, baginda membuat keputusan dan mengarahkan pada masa itu. Tengok ya. Nabi SAW, kemudian baginda pun bersurai. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nak menunjukkan dalam khutbah itu Nabi memberikan arahan. Dalam khutbah hari raya pun memberikan arahan. Dan Nabi mengeluarkan suara yang lantang supaya seakan-akan nak memberikan arahan kepada panglima perang, supaya orang semangat kerana kita telah mengalahkan syaitan, mengalahkan nafsu dan sebagainya. Maka kita bertakbir. Dalam takbir itu juga kita ada khutbah ya. Kemudian yang lain-lainnya kita jangan lupa mengisi akan hari-hari selepasnya, di mana hari raya pertama, hari raya kedua, kalau boleh kita dah salat puasa 6 pula. Ini bagi mereka yang mampulah. Tapi kalau tak mampu pada hari kedua, yang jelas satu bulan Syawal itu jangan kita lengah-lengahkan lagi akan puasa 6, kerana sesungguhnya siapa yang melakukan puasa 6 itu seakan-akan dia telah berpuasa sepanjang tahun, kerana 30 hari yang kita puasa bulan Ramadan boleh cover untuk 300 hari, yang 6 hari lagi untuk 60 hari. Jadi kalau kita tambah dengan 6 bermakna seakan-akan kita berpuasa sepanjang tahun. Dan inilah cita-cita Nabi SAW. Sekiranya mereka tahu apa yang aku tahu, maka sesungguhnya mereka akan bercita-cita supaya sepanjang tahun Ramadan. Maknanya Nabi memang dapat melihat bagaimana barakah, kehebatan, keajaiban dan kemurahan Allah pada bulan Ramadan. Jadi dengan itu, di samping daripada itu, kita jangan lupa balik jalan yang berlainan tadi, dengan tujuan kita ucap salam. Kita ucapkan salam dan ucapkan doa taqabbalallahu minna wa minkum. Biasanya kita maaf dulu masa Covid. Sekarang boleh bersalaman kan? Itu pun kita tengok, kalau batuk-batuk jangan salam jugalah. Sebab Covid belum berakhir. Datuk Seri sentiasa mengingatkan kita, Covid belum berakhir, maka pandailah berjaga-jaga. Dan sekiranya merasa diri batuk-batuk, semua dan sebagainya, pakai lagi mask. Mask tetap disediakan oleh Tuan Haji Azam dekat tempat yang sama, yang biasa ya. Jadi tak perlulah susah ingat kita dah tutup mask, tidak. Walaupun Jaiz mengatakan bahawa tidak wajib, pilihan. Tapi bagi yang sakit wajib, bagi yang sesama wajib, bagi yang batuk-batuk wajib, bagi yang nak menahan nafas dan sebagainya supaya selesa orang sebelah wajiblah. Itu dia. Jadi mudah-mudahan dengan sedikit perkongsian kita untuk melengkapkan pentazkirah kita yang sebelum ini tak sempat sebut hari raya, tak sebut adab-adab balik kampung, musafir dan sebagainya, maka kita dah cover semua. Habis dah. Esok tak ada lagi tazkirah. Jadi ini sebagai penutup untuk tazkirah kita bulan Ramadan tahun 1444 ini. Semoga tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa sekalian, sama-samalah kita bermaaf-maafan, buang apa yang keruh, yang tak baik, yang kotor dan sebagainya, dan kita ambil yang baik-baik. Maka kita dalam hati kita dah kosong-kosong. Boleh ya? Walaupun kita tak bersalam tapi kita dah kosong-kosong. Itulah wasiat pengerusi ini ya, Tuan Haji Halim kepada saya dalam menutup tazkirah ini. Jadi semoga kita pun dah kosong-kosong, dah bersih, ya suci seumpama budak yang baru lahir, baby yang baru lahir. Itulah disebut Aidul Fitri, kembali kepada fitrah, kembali kepada keislaman, kembali kepada zaman kecil kita, tanpa noda, tanpa dosa lagi, insya-Allah. Sekian daripada saya, mohon ampun dan maaf sekiranya kesilapan, kesalahan, tersasul bahasa dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita serahkan balik pada Haji Halim ni untuk menutup tazkirah kita pada tahun ini.